Baik, di kursi hitam juga lagi. Mami, telepon mama. Ada apa? Kursi hitam tak lebih. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا أبواب فضل وانشر علينا خزائن رحمتك. اللهم افتح علينا أبواب فضل وانشر علينا خزائن رحمتك. اللهم افتح علينا أبواب فضل وانشر علينا خزائن رحمتك. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita menghadirkan hadiah kepada pengarang kita kepada Syekh Abdul Qadir Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita menyambung muzakarah mutalaah kitab penawar bagi hati kita, iaitu kitab ilmu asas bagi kefarduan tasawuf kita berkenaan sifat hati yang wajib kita beramal dan menolak sifat keji yang wajib juga kita tolak. Maka mana mungkin kita dapat mengetahui mana satu sifat keji, mana satu sifat terpuji tanpa kita mempelajari apa sifat yang dibenarkan oleh syarak, apa sifat yang tidak dibenarkan oleh syarak. Seperti yang telah pun kita maklum bahawa tubuh badan kita semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuklah hati, yang mana hati ini bagaimana cara pengibadatan dia kepada Allah adalah dengan dia bersifat, dia berakhlak dia dengan sifat-sifat yang terpuji, dan jangan sampai dia bersifat dengan sifat-sifat yang dikeji, yang disebut dengan sifat mazmumah. Sifat yang dipuji tadi disebut dia dengan sifat mahmudah. Selalu mungkin kita semua maklum dan kita semua pernah dengar. Kadang-kadang orang nak belajar ilmu tasawuf ni, dia kata ilmu tasawuf ni ilmu hak tinggi. Betul lah kalau kata hak dia faham cara hak belajar. Dia tasawuf ni dia ada tasawuf syariat dan tasawuf ikat. Jadi hak syariat pun tak kemas mana lagi, tasawuf pergi ke belakang ikat lah. Tengok dulu bagi sebab yang ni fardu ain. Yang kita buat kelas kita ni, dia ada bercakap bab fardu ain, sama ada daripada tauhid dan juga daripada tasawuf. Tauhid pun ada yang tak fardu ain lah. Dia kalau lebih itu bukan lagi fardu ain, itu fardu kifayah. Tasawuf pun begitu. Ini yang kita bagi ni silibus fardu ain. Bagi silibus fardu ain. Yang kita bagi lagi adalah pengajian fiqh yang fardu ain juga. Insya-Allah tak ada lagi lah dekat sekarang, tapi kita dah planning, dah rancang. Insya-Allah tuan muslimin muslimat doakan mudah-mudahan perjalanan misian untuk kita semua yang kami cuba rancang ni bukan kerana kami hebat, bukan kerana kami sempurna, tapi kerana sayang kami, kasih kami kepada semua saudara-saudari yang seagama dengan kami. Mudah-mudahan hutang kita, tanggungjawab kita dengan Allah selesai. Baiklah, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kitab kita pada malam ini muka surat 28. Saya tak guna mikrofon kepala lagi sebab tak sampai. Tengoklah.
3-4 hari lagi sampai kot. Sebab barang tu kita order melalui online ni, lambat sikit dah nak sampai lah, insyaAllah. Jadi saya pakai suara saja, tak pakai seluruh. Kalau tengok pada siri 2 kot, 3 ke 4, saya guna mikrofon, saya lebih selesa dengan mikrofon. Terus kalau dia tak, mungkin dia lebih suka dengan cara biasa tanpa menggunakan mikrofon. Baiklah. Jadi kitab naskah Jawi kita muka surat 28. Naskah Rumi berapa? Muka surat ada 71 untuk naskah Rumi. Baiklah tuan-tuan muslim-muslimat yang dirahmati Allah, tanpa melengahkan masa, mari terus kita tengok kitab kita. Sekarang dah 10 suku, saya pun baca tak lama. Dekat pukul 11 saja pada malam ni, tak pun mungkin kurang lagi, dalam 10.50 kita stop. Kita dah cerita hari tu bahawa bab banyak berkata-kata ini kita mungkin belah kepada 4 sesi. 4 sesi insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim, berkata Tuan Musannif rahimahullah ta'ala. Audio clear? Semua clear? Google Meet clear? Facebook clear? Tolong komen. Bagi kalau kata kita duk baca dah, tengok-tengok Allah kata tak clear. Tapi insya-Allah lah untuk dalam YouTube rakaman backup ada. Saya mohon maaf juga untuk yang minggu lepas kami tak sempat. Kalau kerja kita bukan sempat hari ini, malah kita ada anak-anak yang perlu kita uruskan, iaitulah anak didik kami yang ada seramai 30 orang. Izin Allah kami terpaksa menguruskan, mereka akan bercuti insya-Allah bila belum dimaklumkan. Bismillahirrahmanirrahim, berkata Tuan Musannif rahimahullah ta'ala, iaitulah Tuan pengarang kitab Nawar Bagi Hati. Maka setengah daripada segala perkataan yang tiada memberi manfaat itu, tiada memberi kegunaan, tiada memberi faedah tu. Apa dia? Menceritakan segala perjalanan. Dia duduk pergi berjalan merata kan, dia cerita dia pergi sana, dia pergi sini. Dan kelakuan makanan. Makanan tentu sedap makanan tang ni sedap tak boleh cerita lah. Selalu kita baca dulu, saya baru kita hurai, baru kita syarah seperti yang para guru syarahkan kepada kami. Dan segala adat manusia, depa sini macam ni, depa sana macam tu. Depa jadi kita duk kira ke cara adat depa, kebiasaan depa. Dan segala kelakuan manusia, kelaku depa macam ni. Dan kelakuan perniagaan, tengok cara meniaga. Sini meniaga atas sampan kan. Pasar apa? Duk meniaga atas sampan. Kami sana apa, orang perempuan je meniaga, orang lelaki tak meniaga. Jadi ponok cerita pasal tu. Kata Tuan Musannif Syekh Abdul Qadir Al-Mandili menceritakan ini juga daripada perkara yang tiada bermanfaat. Tapi nak habaknya di sini kita baca dulu, sebab tu kita kata kita tak syarah lagi. Dan perusahaan, yakni tengah daripada segala perkataan yang tiada memberi manfaat itu, menceritakan perihal-perihal segala daripada perusahaan kerja-kerja. Sini orang sini kerja macam ni, orang sana kerja macam tu. Jadi di sini guru mensyarahkan, maksudnya kalau tiada memberi manfaat tak sah sembang. Tapi kalau memberi manfaat tak apa. Masya-Allah. Jadi nak cerita tu masya-Allah. Saya pergi berjalan di Indonesia contoh. Masya-Allah, bagus sifat luhur depa. Saya pergi Kelantan ni. Seronok di tempat tu.
Itu nak abang. Jadi kita menceritakan, sebab tu kita pernah cerita pada pertemuan-pertemuan kita, bagaimana kita ini hendaklah lihat sungai, nampak siapa yang menjadikan sungai, nampak Tuhan yang menjadikan sungai, iaitu Allah. Tengok ayat terjun cantik, Masya Allah. Kita kena memandang, kena ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan keindahan itu. Perusahaan dengan izin daripada Dia. Perusahaan tu, kehidupan, cara, adat, budaya, Maha Suci Allah. Jangan duk terpegun dengan dunia semata-mata hingga kita lupa siapa yang mencipta semua ini. Itu yang membawa kepada kita makin lara, makin hanyut. Sebab tu janganlah kita letak dunia ini di dalam hati. Nak kaya tak ada masalah. Sahabat Nabi banyak kaya. Bukan marah dikaya, marah bila letak kekayaan, harta, dunia di dalam hati, hingga kan kita merasa orang lebih daripada kita nak bersaing, nak berhasad dengki. Kotor. Okey. Basah. Okey, begitu nah. Jadi nak abang di sini, setengah daripada segala perkataan yang tak bagi manfaat tu apa dia? Kita cerita segala perjalanan yang tak bagi manfaat lah. Dan kelakuan makanan yang tak bagi manfaat lah. Kelakuan makanan segala negeri. Kita duduk di sini Kedah makan bak tau, tak best. Kata pi Meragong jumpa laksa ikan sekong, pi Kupang jumpa laksa kebuk. Cerita buat makan meleleh elok lah kita masing-masing ni kan. Pi Taman Lari, pi Simpong ada mi tulang Simpong. Pi Tanjung Dawai, dia cara mi udang Tanjung Dawai, sama lah Pulau Muda pun, mi udang Pulau Muda, mi udang Pulau Sayak. Itu cara macam tu. Tak pun terkenal lagi orang hak mari jauh-jauh kena cakotiau. Kan? Pi Negeri Kelantan pula dia terkenal dengan budunya, dengan ropok lekonya, dengan laksamnya, dengan laksa kuah lemahnya. Allah elok cerita makan. Ni nak abang apa? Kalau cerita itu tanpa ada apa-apa perkara manfaat, sia-sia. Sebab apa? Sebab masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi setengah daripada elokkan Islam seseorang itu ialah dia meninggalkan perkara yang tiada baginya akan kemanfaatan. Benar tak manfaat dia tinggal. Cerita tadi bukan tak boleh, tak ada masalah kalau nak cerita bab makan. Tapi kita cerita dalam hal keadaan kita sentiasa mengingati Allah, tak ada masalah. Begitu cara dia. Dan kelakuan perniagaan. Orang sini niaga macam ni. Macam mana niaga sana? Ni kita ada iklan. Ada anak. Dan perusahaan cara kerja. Contoh kita pergi Kelantan, banyak atas pasar Siti Khadijah tu orang-orang perempuan yang berniaga. Sini banyak orang perempuan niaga ni. Jadi kita cerita tu untuk apa? Maksudnya kita merasai kebesaran, masya-Allah, Allah cipta. Tengok tu baru dalam Malaysia, belum piluak ni. Kalau piluak ni macam-macam kerja ni niaga cara ni. Kalau pergi Indonesia tu dia tolak nega bakso tu macam gerai tolak pimai-pimai macam tu tak ada masalah tu. Kan beca pun banyak di sana, kita tak apa nak ada beca dah, segala kerja perusahaan. Pi kalau tang Pulau Pinang tu saja kena RM50. Nah. Sebelah Kedah ni beca kalau ada tengah bekal ustaz tu dah. Naik ke belah Sungai Petani tak ada. Di basuhan. Habis itu.
ini mana ni kitab Jawi. Kita jangan duk berasa mengaji lambat. Kadang-kadang orang duk berasa awak mengaji ni berasa macam lambat. Tak lambat lah. Kalau kita buat cepat nayar lah juga. Sebab tu masa kita daurah online di Siri yang kita Ustaz Azhar, Ustaz Imam Muda Azhar baca Cahaya Pengenalan, kita kata cepat sangat pun tak, lambat sangat pun tak, tengah. Cepat sangat takut tak faham, lambat sangat takut orang, kesian ke orang pula, bukanlah masalah sangat. Kita tujuan kita buat ni pengajian online ni memang untuk orang yang sibuk, untuk orang-orang yang tak tahu, kadang-kadang tak tahu lagi apa itu fardu ain. Tujuan kita, ikhlas hati kita tak ada lain dan tidak bukan, untuk membantu semua saudara-saudari. Kadang tak tahu lagi apa itu fardu ain, kadang tak tahu lagi apa itu tasawuf. Ada yang tanya kepada saya, ilmu tasawuf ni cerita pasal apa nah? Kita tak memperkecil dia, kita bantu dia. Ada yang nak beli kitab tak ada duit, kita bagi, kita cari orang-orang yang boleh infak. Ada yang dia bukan sekadar nak beli kitab, tak ada duit, nak bayar kos-kos pun tak mampu, tapi dia nak ngaji juga. Dia takat boleh beli data je untuk dia tengok pengajian. Maka kita tolong kok mana. Mudah-mudahan masuk dalam mafhum hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut siapa memudahkan urusan saudaranya, Allah akan memudahkan urusan. Itu mudah-mudahan Allah mudah urusan kami pula. Macam walaupun nampak susah sikit. Ada yang kata setengah kitab kami tak sampai lagi ke ni ustaz, buat kerja macam mana ni kan. Kami bukan buat kerja, kami tolong buat je. Dan kami akan pastikan insya-Allah semua kitab-kitab sampai. Kalau ada tak sampai tu boleh beritahu, tak ada masalah. Bukan nak marah apa. Kitab kami tak sampai, ada setengah tu sampai 3 kali ada, tersilap tak. Baik. Nak elok kita ngaji ni biar ada kitab. Sebab masuk dalam hadis Nabi, kun aliman au muta'alliman. Jadilah kamu orang alim ataupun orang yang muta'allim. Dan Nabi kata lagi, au mustami'an. Jadi orang yang mendengar. Jadi maksudnya ada tercerai di situ, ada pemisah di situ di antara orang yang dengar saja dengan orang yang menuntut ilmu. Menuntut ilmu dia ada pen, ada kitab. Kitab ada tak? Ada. Pen ada tak? Pen tak ada. Pergi cari pen buku. Baru masuk dalam kategori orang yang menuntut ilmu. Kalau tidak, jadi orang yang mendengar ya, mendengar ilmu. Tak masuk dalam kategori menuntut ilmu. Sebab ilmu ni dia perlu ditambah. Dia kena tambah. Ilmu-ilmu ni dia umpama binatang yang liar. Kalau kita tak tambah dia lari. Mau kalau dia lari no. Umpama binatang yang liar, bukan kambing, kambing pun teruk dah. Kambing teruk tak liar, teruk dah. Menjadi binatang liar, dia nak lari ligan. Baiklah. Jadi inilah tadi tak mana. Tapi lebih kurang sikit tadi. Inilah tu apa dia? Inilah yang kata cerita segala perjalanan yang tak manfaat tu, dan kelakuan makanan yang tak manfaat tu pada segala negeri tu kan. Cara makan sini macam ni, cara makan negeri ni macam ni. Kalau tak ada manfaat tak sadut cerita. Kalau ada manfaat silakan. Dan segala adat manusia kan, cara kelaku kehidupan mereka dalam satu-satu tempat tu kita cerita. Inilah ni kalau cerita ni tak ada manfaat, setengah daripada barang yang banyak manusia berkata-kata padanya. Nak cerita abang makan macam kita abang rasa. Orang nak sembang tiap hari. Boleh dalam Insta story lah, Instagram, Insta kilo, tak tahulah apa macam pun. Bubuh bila story Facebook lah, story face to face lah macam-macam kan, dalam status WhatsApp lah. Kalau ada manfaat, insya-Allah, subhanallah, silakan. Tapi kalau kita fikir-fikir, ya Allah, tak ada manfaat aku rubuh kan. Dan kadang kena pula hak mak mengandung nak tengok, sedap ni. Apa dia ni? Ais bingsu. Sekali bayar bisu. Mau tak bisu, kena handah sekali RM50 satu mangkuk. Beli makan mana? Ais krim ya. Allah, RM50 semangkuk. Jangan dia. Ais kacang ya, RM50 semangkuk. Kodi lah. Apa jenis makan ni? Kadang tak berbalik tu.
Kan? Dia tengok-tengok kita bubuh. Dia tengok sedap. Kita bubuh tu sebab tu kata di sini biar jadi manfaat. Nak cerita pasal apa? Biar jadi manfaat. Itu tak jadi manfaat tu jadi susah ke orang pula. Orang tu tengok jadi susah ke orang. Hak lelaki dia ni Allah. Nak cari di mana ni? Abang tak tahu cari pun dekat mana ni nak kena cari. Allahu Akbar. Apalah esok abang tengok. Bini sini menyebai lah. Nak juga nak malam ni. Jenuh start kereta pula pergi cari hutang mana. Pukul 2-3 pagi jumpa dengan kepala lori apa. Takkan tak jumpa dengan lelaki dia. Jadi kita fikir satu-satu sebelum kita buat. InsyaAllah boleh lah tu. Kita ni semua orang yang boleh berfikir boleh. Jadi banyak manusia duk cerita, duk berkata-kata berkenaannya. Maka setengah daripada kebinasaan lidah yang banyak itu berdusta, berbohong. Akibat kerosakan kebanyakan hak lidah ni banyak buat, yang sampai dekat akhirat nanti dia kena peteri lidah, tutup bang. Pasal apa? Saya atas dunia hang banyak bohong. Banyak pelawak. Banyak berdusta. Atas dunia banyak sangat cakap bohong. Tu. Maka di akhirat nanti dia akan dipeteri, ditutup bang. Dikunci bang. Tak boleh nak kata apa. Atas dunia bercakap banyak sangat bohong. Saat itu kaki dengan tangan pula yang akan bercakap. Atas dunia dah ni, kaki tangan tak boleh bercakap. Dan mengumpat. Jadi maka setengah daripada kebinasaan lidah yang banyak itu mengumpat banyak juga lidah ni. Bukan takat berdusta bohong, mengumpat banyak juga. Dan berbantah-bantah. Lawam keli. Lawam gaduh. Duk bantah hang aku. Kan? Duk bantah mu aku. Dan memuji-muji. Lidah ni banyak puji. Ada puji yang dibenar oleh syarak, ada puji yang tak dibenarkan oleh syarak. Dulu awal-awal muqaddimah kita dah cerita pasal puji. Dan melawak. Lidah kita banyak juga guna untuk melawak. Ni semua kelakuan lidah. Melawak. Dia tulis bubuh dalam kurungan tu seluruh. Berseluruh. Ataupun kita rajin guna perkataan kelakar. Rajin buat kelakar. Buat lawak. Kan? Ataupun kelolo. Kelolo kadang-kadang sampai melampau ni. Selak kain orang kadang-kadang tengok ada sampai hukum haram, selak kain orang. Siapa? Aurat. Lawak, selak kain orang, pegang kemaluan orang melawak. Hukum ni haram. Tengok tu. Jadi melawak hak passion mana dibenarkan? Ada juga. Sedang Nabi sendiri, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menyatakan dia pun melawak. Satu hari itu dia melawak dengan seorang makcik. Seorang perempuan makcik, tidak akan masuk syurga orang yang tua. Tak masuk syurga. Dan syurga ni hanya ada orang-orang yang muda, orang tua tak. Menangis macam ni. Rasulullah melawak, dia melawak betul. Apa yang dia cakap betul walaupun dia melawak. Jadi dalam syurga kita nanti perempuan umur dia belasan, laki belia kita orang lelaki tu 30-an ke bawah. Muda. Tu. Belia lah. Tak ada tua lah maksudnya. Tu tengok balik.
bagaimana umur kita di dalam syurga. Malam ni kita umum, kita sebut secara umum macam tu. Nah, abang kata kita berada dalam syurga nanti ni, walaupun kita mati sekarang ni sebagai seorang yang tua, yang memang tubuh badan kita pun dah tak elok dah, di dalam syurga semua elok. Sebab dunia ni sementara, kita cakap. Akhirat kekal selama-lamanya. Cara kebaikan, cara keelokan. Sebab tu kita lah ni nak shining muka kita dengan ayat semayang. Banyakkan ambil semayang. Sebab nanti di akhirat banyak mana bekas basuhan ambil semayang akan bercahaya. Lepas tu kita kena lebihkan. Kalau kata basuh tangan, basuh lebih sampai kat sini. Basuh kaki, basuh lebih. Sebab bekas yang terkena air wudu akan bercahaya lebih. Kita lebihkan bekas basuhan. Siaran masih clear. Berapa orang kita? 25. Dah? 9. Lebih kurang lah ni. Mungkin ada orang ni yang sedang bersama dengan kita. Lebih kurang 50 orang. Saya mohon maaf sekali lagi lah. Pengajian kita hari minggu lepas tak bohong. InsyaAllah kita boh sekali lah. Malam ni tak ada apa, insyaAllah. Doa bagi lancar lah tuan-tuan. Semua. Baiklah, kita tengok kita. Jadi macam tu. Jadi maka setengah daripada kebinasaan tepi jalan. Saya lebih suka pakai mikrofon yang kuat sikit. Takut tenggelam suara saya, bunyi suara kereta pula. Jadi maka setengah daripada kebinasaan lidah yang banyak itu apa dia? Berdusta. Apa dia lagi? Dan mengumpat. Apa dia lagi? Dan berbantah-bantah, melawan, bertengkar. Itu lidah. Tak ada lidah. Ingat apa? Itu dia bercerita. Seorang tu dia kahwin dengan bini dia. Bini dia bisu. Konok lah. Tak bini bah. Kita kalau tak mau bini ingat, kahwin dengan bini hat bisu lah. Mudah. Taklah mereka ingat, mereka nak beletiak, tu cara mereka dah. KL mereka dah. Kan? Habis dia beletiak, lega. Dia tak boleh beletiak, dia nak marah. Kan? Lagi mikrofon kat dia lagi bagus. Kuat sikit ni. Kan? Dan nak abang beritahu kepada kita, mereka perempuan ni, mereka jenis meluahkan, jadi kita kena dengar. Telinga kita kena jadi macam telinga kuali sikit. Yang jadi macam span, dengar sikit, sedut ayat sikit pun masuk dah ayat kan. Macam kuali. Dengar keting macam tu. Awak kan baiklah. Dan memuji. Lidah ni menasal dia dengan sebab puji. Ada juga puji yang dibenarkan oleh syarak, puji yang tak dibenarkan oleh syarak. Nak tahu lagu mana? Tak tahu lagu mana, tak dapat tidak dengan majlis ilmu. Tinggal majlis ilmu, tak tahu. Itu cara dia. Dan melawak. Melawak pun tak boleh juga. Ada melawak yang boleh, ada melawak yang tak boleh. Macam kita cerita pasal Nabi SAW sendiri pun melawak. Tapi melawak dia melawak yang betul. Ada yang dibenarkan dan ada yang tidak dibenarkan. Selagi akan datang akan dihuraikan secara lebih detail. Macam mana yang dibenarkan, macam mana yang tak dibenarkan. Begitu juga berdusta, berbohong. Ada yang dibenarkan oleh siapa? Bukan. Habis tu sebab itu kita kena belajar. Ini dia buat mari ni atas lafaz umum ya. Nanti dia akan perbahaskan, memperincikan huraian satu persatu dalam kitab insya-Allah. Kalau ngaji kitab nanti boleh bohong ni benda agama bukan buat rekam ni. Hak mana hak syarak bagi, maka kita boleh lakukan. Kalau syarak tak bagi, yang terbiang buat sendiri, buat reka-reka. Sebab benda ni semua telah ditinggal oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis itu kemudian adapun berdusta maka iaitu berdusta tu apa dia? Mengkhabarkan, menceritakan akan sesuatu atas menyalahi, yakni atas tak membetuli lah. Tak betul. Barang yang ni maksudnya tulis itu kelakuan ataupun sifat. Kalau baca kitab apa barang kan.
Saudara kita KL aja sebut belah-belah KL aja sebut apa barang ni, apa kes. Jadi barang ni sini macam mana? Apa maksud barang? Kelakuan ataupun sifat. Jadi adapun berdusta maka iaitu berdusta tu apa dia? Mengkhabarkan akan sesuatu atas menyalahi, atas tak membetuli lah, barang yang ni kelakuan ataupun sifat ia suatu atasnya atas barang. Tu maksud cerita tak betul. Sama ada mengetahui ia seorang akan yang demikian, yang kata mengkhabar akan suatu atas menyalahi barang yang ia atasnya. Sama ada dia tahu hak dia habaq, dia cerita tak sah ni, tak membetuli dengan kelakuan sifat sesuatu tu, sama ada sengaja ia dan menyengaja. Apa dia tu tulis tu? Menyengaja. Tak lagi tulis menyengaja, apa dia bunyi tu? Tak tahu pula. Kalau kita nisbah kita baru-baru belajar tu, kami minta kitab Rumi tu ustaz tu, kami duk kata dah nak kitab Rumi, kami baca sendiri pun tak reti. Dah nak tunggu reti bila? Tak apa kita pakai kitab Jawi pun. Kan? Kita guna kitab Jawi kita ni. Kita nampak je ni. Kita tengok-tengok kita rasa pening. Asal ada rasa pening? Jangan rasa pening. Tengok. Kita cuba cerita satu persatu. Tulis pergi Rumi pun. Kami dulu mengaji di pondok awal-awal mula-mula tulis Rumi dia. Tengok-tengok boleh dia gelak seorang-seorang. Saya tak reti dulu. Memang kita semua bakat-bakat mula dengan tak reti. Bisa lah. Siapa dia lahir-lahir reti tu, Masya Allah hebat tu. Wali tu. Terkasih Allah. Sebab apa? Reti belakang lah. Hebat sampai Imam Syafi'i. Jadi kita masing-masing tak reti. Mula daripada level kosong. Tak masalah. Asal malu segan apa. Kalau kita nak tolong pun, memang matlamat kita nak tolong. Bukan pasal kata kita nak kata kita hebat, tak. Kami tolong pergi lagu mana pun. Nak kata apa ke, nak kata nak keji apa ke, keji nak buat macam mana. Kami memang jenis lemah, bukan jenis sempurna. Jadi kita tolong hak mana hak boleh. Jadi tulis di situ menyengaja. Jadi sama ada mengetahui ia seorang akan yang demikian mana. Tu pun kena tanda tamlah yang demikian tu. Yang kata mengkhabarkan akan sesuatu atas menyalahi, yang ni atas tak betul barang yang ia atasnya, barang yang ni kelakuan ataupun sifat ia suatu atasnya atas barang yang ni kelakuan atau sifat tadi. Cerita tak betul lah. Dan menyengaja ia atau tiada, sama ada dia sengaja atau tak sengaja. Tu. Sama ada sengaja ke atau tak sengaja. Misal dia macam mana? Misal dia macam mana? Kita cerita, ada orang main tanya kita, Assalamualaikum, salam. Hang sekampung dengan mak ada di rumah ke hari ni? Contoh. Kan? Hang sekampung dengan mak ada di rumah ke hari ni? Kita pun jawab, ada rasa. Tapi dalam hati rasa kemarin dulu tengok ada kot rumah, ada kan. Kita abang macam tu kat dia. Tu sengaja tu. Sengaja. Atau secara tak sengaja ni, kita nak cerita macam mana tak sengaja. Bukan, tadi tak sengaja lah. Tak sengaja bohong, dia cerita betul.
Tapi dia jumpa kemarin dulu, bukan jumpa hari ni. Dan ni baru kawan tu nak pergi. Tu dalam kategori dia tak sengaja bohong lah. Tak sengaja bohong. Bohong ni tu kita kata soal cerita bohong ni, kazib dalam bahasa Arab ni akan dibahaskan secara halusi di depan lagi. Malam ni sekali lalu. Malam ni cerita secara umum. Tu. Jadi nak abang kepada kita, kita baca dulu. Dan mengetahui dan menyengaja itu syarat bagi berdosa, bukan syarat bagi nama dusta. Ini kena tulis. Kalau tak faham, tulis ayat kita sendiri. Dan mengetahui dan menyengaja itu, tahu kata bohong dan sengaja dia bohong tu syarat bagi berdosa. Dia tahu dah benda tu. Benda tu orang kata bohong tu dosa. Dia tahu dah bohong, kata kawan tu tak ada pun di rumah. Kan? Macam kawan dia tadi ni, dia orang pergi tanya dia kata kemarin dulu ada tengok. Kemarin dah tengok. Hari ni tak tahulah, kan? Ataupun dia kata kemarin dah tengok, dia tak abang kata hari ni orang pun pergi. Mestilah orang pergi rumah Ahmad tu. Tak ada pun lah. Tadi dia kata kemarin dah. Bohong lah. Kalau pergi tanya balik, oh tu kemarin lah, ini aku tak tahu abang kata kemarin lah. Tu dia tak sengaja berbohong. Kalau sengaja bohong pula, dia habaq, dia cerita, tu ada di rumah lah, pergi tengok dah, tengok tak ada. Oh, jadi bohong, kan? Tu jadi bohong. Sebab apa? Sebab dengan sengaja dia bohong. Ataupun memang cara kita duk dengar selalu lah orang bohong, kan? Bohong hak tu, bohong ni macam orang nak bohong selalu. Hak tadi ni dia secara tidak sengaja. Kita buat misal tadi ni, hak bohong kita selalu kadang-kadang terlajak buat bohong. Benda tak ada, dia kata ada, kan? Jadi dia abang di sini, dan mengetahui dan menyengaja itu syarat bagi berdosa. Jadi cerita tahu, cerita sengaja bohong, hak tu apa dia? Tu syarat dosa. Bukan syarat bagi nama dusta. Bukanlah syarat bagi nama dusta. Macam mana tu? Sebab itu kita berhajat kepada apa? Kepada tulis bagi elok-elok. Kalau kata kita tak tulis bagi elok-elok, dia jadi celaru. Ni terah hak kita tulis dah. Kalau abang cerita tak elok, tuan-tuan muslimin muslimat tak faham kenapa nak abang. Macam tu. Jadi ayat dia kita boleh tulis macam ni. Mengetahui, apa dia? Tulis tu mengetahui tentang haramnya berbohong dan sengaja melakukannya. Yang berbohong tu adalah sebab adalah syarat yang menyebabkan dia berdosa, bukan syarat bagi pengertian dusta. Bukan syarat bagi pengertian dusta. Itu. Jadi nak bagi tahu kepada kita bahawa berdusta ini, cerita sesuatu yang tak betul ni, sama ada dia tahu kata dosa bohong, ataupun sama ada dia tahu kata hak dia cerita tu bohong ataupun tidak.
dan sengaja dia cerita tu kita jalan sengaja ke ataupun tak, nak beritahu kepada kita dan mengetahui dan menyengaja itu syarat bagi berdosa. Bila mana kita tahu tentang bohong sengaja pula, tu cuma syarat bagi berdosa, bukan syarat bagi nama dusta. Adapun dusta, dia ada hak berdosa dan dia ada hak tidak berdosa. Jadi nak abang kepada kita bohong, kita duk bohong, sama ada kita sengaja ke tak, itu syarat nak bagi cerita kepada kita tentang dosa ke tak kita buat kerja macam tu. Adapun bohong pula, kalau kata kena dengan cara-cara hukum yang dibenarkan, maka kalau syarak izin tak berdosa. Kalau syarak izin, apa dia cerita bohong tadi tu cuma tak berdosa, tapi tetap nama bohong. Kalau syarak tak izin jadi berdosa, tapi juga tetap apa dia berdosa. Tak berdosa bila syarak izin, syarak tak izin jadi berdosa. Jadi nak bercara di sini pasal kata dosa dengan tak dosa. Tu nah. Tentang bohong dengan tak bohong, dia tetap ada juga disebut dengan bohong. Ini cerita pening ni, cerita bahasa lah nah, bahasa. Baiklah. Telah berfirman Allah Ta'ala pada angka not 1. Lagi 10 minit. Berikut cara tadi nak pun di 10.50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Telah berfirman Allah Ta'ala, "Fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin." Artinya maka menjadikan kita akan laknat Allah Ta'ala atas sekalian yang berdusta. Dusta hak dosa besar lah. Jadi dosa ni, di antara dosa kecil dengan dosa besar ni, dia umpama kotak sikit, cemah-cemah hak sikit yang boleh dibasuh dengan umpama daki hak mati. Daki mati hak duk di kita ni. Kalau kata dosa kecil dengan amal kebajikan kita, dia boleh terhapus. Itu dosa kecil. Kalau kata dosa besar, dia tak padan dengan amal kebajikan, dia nak kena berhajat kepada taubat. Maka guru buat mari kepada kita contoh. Mau kalau kata dosa kecil, dia macam kekotoran yang kecil-kecil. Sabun-sabun biasa hilang. Tapi kalau mari serupa daki mati, dia nak kena tonyong dengan berus, nak kena tonyong dengan jala yang plastik tu, dengan kadang-kadangnya sabut labu. Sebab apa? Daki tu mati. Umpama kepada dosa besar, nak kena tanya kadang-kadang bermerah di kulit-kulit. Nak bagi hilang kekotoran. Macam tu kata guru, kata alim ulama berkenaan dengan dosa kecil dan dosa besar. Jadi di sini firman Allah, maka menjadikan kita akan laknat Allah Ta'ala atas sekalian yang berdusta. Jadi yang berdusta, yakni yang dosa besar, Allah Ta'ala laknat. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birri." Kat situ kalau ikut kitab Jawi kita tak terang, sambil-sambil saya baca boleh lah. Wal birru yahdi ilal jannati wa ma zala ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqa wa iyyakum wal kadhiba
fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujuru yahdi ilan nar wa ma zala al 'abdu yataharra al kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Artinya lazimkan, biasakan oleh kamu akan benar. Biasakan diri kita ni dengan duk cakap betul, dengan membuat perkara-perkara yang betul, dengan duk banyak tingkah laku. Itu sebab sepagi-pagi nanti akan diceritakan di sini juga. Bangun pagi-pagi semua seluruh anggota badan ni duk kira duk semua menghala kepada lidah. Duk ni. Hang betul. Hang kalau hang tak betul, kami pakat bengkok belakang. Kis punca hang. Punca daripada lidah. Dia betul hari tu seluruh kehidupan seharian betul. Tapi kalau dan dia kena, habis semua pekat kena. Ya, misal banyak. Tadi bukan hang. Aku nampak tadi apa tak semayang tadi. Tidak, semayang. Ya, lidah. Semayang kat mana? Contoh misal ada tadi tanya mu mula tunjuk okey mula tang mana ada tadi tu tang semayang tang hujung peluru tu dia tunjukkan tangan kan saja mai aku nak tunjuk dia heret dia heret pinggan kaki betul terpaksa berbohong mengakui perbohongan dengan sebab lidah. Jadi berpagi-pagi lagi memang seluruh tubuh badan kita, anggota badan kita menghalau kepada lidah dan suruh dia cakap betul. Jadi artinya lazimkan oleh kamu, biasakan oleh kamu akan yang benar. Kerana benar itu menyampaikan ia kepada kebajikan. Biasakan diri kita dengan lidah benar, dengan tindakan yang benar, sebab akan bawa kita kepada kebajikan. Dan kebajikan itu menyampaikan ia seseorang tu kepada syurga. Dengan kebajikan yang bawa kita kepada syurga. Nah, itu yang kita nak. Dan sentiasa seorang laki-laki itu benar. Nah, biasakanlah kita ni dengan benar. Dan bersungguh-sungguh ia akan benar hingga ditulis akan dia pada sisi Allah Ta'ala yang banyak benar, seorang yang banyak benar, seorang yang lurus, yang tak ada kono-kono. Sentiasalah kita seorang yang benar, bersungguh-sungguh, bukan takat sentiasa, malah kita bersungguh-sungguh. Daripada hadis Nabi ni hingga ditulis akan dia pada sisi Allah yang banyak benar, seorang yang banyak buat kebenaran. Tak banyak kono, tak banyak menipu. Alhamdulillah. Kalau kita ada masih di atas kita yang lagi banyak menipu, mudah-mudahan berkat kita menatap kita ni kurang kita pada menipu, dan semakin lama insya-Allah tinggal ke perkara yang Allah berkawan. Dan jauhkan oleh kamu akan diri kamu dan akan berdusta. Dia tulis itu berudusta. Patutnya dal dulu baru waw. Kita betulkan. Waw letak lepas dal sebelum daripada waw. Berdusta. Jadi dan jauhkan oleh kamu akan diri kamu dan akan berdusta. Kerana berdusta, berbohong itu menyampaikan ia seorang kepada jahat. Dengan bohong dia akan bawa kepada kejahatan. Misal seperti keluar daripada taat. Dengan berbohong, berdusta membawa kita kepada hilangnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pepatah Melayu kita pun selalu sebut, siakak senohong gelama ikan duri. Bercakap bohong lama-lama jadi pencuri. Dulu hak masa zaman dulu lagi syok. Cakap senohong gelama ikan duri. Cakap bohong lama-lama jadi menteri. Itu depa kata lah kan. Macam-macam.
Jadi nak abang kepada kita, jangan berbohong. Pepatah Melayu pun simpan, duk cakap bohong lama-lama jadi pencuri lah kita. Jangan duk cakap bohong. Jangan duk lazimkan diri kita dengan bercakap bohong. Kelak kita ni akan jadi pencuri. Dia betul dia kalau duk belajar cakap bohong memang betul. Anak-anak kita ke apa, keturunan kita tengok cakap pun tak betul. Dia ni bahaya ni kalau buat soal amanah ni bahaya sikit. Sikit bohong pun bahaya lah. Kita nak kena ajak dia dengan cakap betul, dengan cakap bohong. Kita sendiri jangan bohong dengan dia. Baru dia nanti tak berbohong kita. Itu cara. Ada satu sirah Nabi SAW. Satu hari seorang ni, sahabat ni dia suka, dia sebut sahabat ni orang yang berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, maka tak boleh kita sahabat lah. Seorang lelaki ni jumpa dengan Nabi, lupa dengan nama. Dia kata, aku ni suka mencuri, macam mana aku nak buat ni? Ya Rasulullah. Rasulullah kata, teruskan mencuri, tak salah ingat mafhum. Cuma jangan bohong. Rasulullah kata, jangan bohong. Jadi Rasulullah ni bagus dia, hikmah. Kalau nak mencuri silakan, tapi jangan bohong. Lepas tu dah satu malam tu dia nak mencuri. Apa? Dia pipi nak mencuri, dia teringat kat Rasulullah. Kalau aku mencuri malam ni, esok Rasulullah tanya aku buat apa semalam. Aku tak boleh bohong, aku kena kata betul tak ada mencuri. Dia jadi malu kat Rasulullah. Akhirnya dia tak mencuri malam tu. Esok betul Rasulullah jumpa dia tanya. Dia kata, saya tak mencuri Rasulullah. Sebab apa? Sebab dia ingat Rasulullah kata kat dia, apa pun jangan bohong, jangan menipu. Nak buat apa pun buat. Dia suka mencuri. Itulah mafhum dia kurang sirah yang diceritakan sebagai iktibar buat kita. Betul. Jadi dengan berdusta, kerana berdusta itu menyampaikan ia seorang kepada jahat. Misalnya seperti keluar daripada taat. Dan jahat itu menyampaikan ia jahat kepada api neraka wal a'yadzubillah. Dah jadi jahat. Jahat ni ahli maksiat lah, jahat lah tu. No? Saya ingat dulu ayah selalu pesan kat kami lah, masa kami kecil-kecil. Kami kecil-kecil ada TV di rumah, besar tak ada lah TV di rumah. Adik kita masuk imam muda pun kita tak boleh nak tengok TV, sebab TV tak ada di rumah. Program imam muda tayang di Astro, mana ada Astro di rumah. TV pun tak ada, Astro patah lagi. Tak payah tengok. Jadi ayah kata kalau mari hari ni, mari tunjuk ceritanya ni. Ataupun ini nak menari-nari ke orang nyanyi bergencot dan sebagainya, tak tutup aurat. Ayah kata ni orang gila. Dia ajak kami dengan ini, dia tanam dalam kepala kami ni orang gila, supaya dalam kepala kita ni mesti boleh tengok orang gila. Biar kita jadi gila tadi. Bukan nak abang kata kita sempurna, tak. Nak tanam dalam kepala benda-benda tak elok tu, setting dalam kepala saya. Tak mau. Macam tu sampai setara tu. Tu nah. Jadi nak bagi tahu kepada kita bila mana kita ni duduk dalam kategori jahat, bila berdusta tergolong dalam kalangan orang-orang yang jahat. Bila jahat, maka lah orang yang lebih. Itu nak jaga diri kita, tak mau bagi jadi orang yang jahat. Tadi misal ya kita cerita macam orang gila tu. Orang gila kita ni kalau budak-budak dengar orang gila bukan lari kan. Dia takut dengan gila tu, akhirnya tak mau tengok orang gila dia tengok macam tu. Ni cerita dia, kalau kita buat jahat maka kita tergolong di kalangan golongan yang jahat, maka golongan yang jahat wal'iyadzubillah balasan api neraka kepada kita. Dan sentiasa hamba itu bersungguh-sungguh pada berdusta hingga ditulis akan dia pada sisi Allah Ta'ala
yang banyak dusta. Tu jaga. Dikehendaki dengan ditulis di sini apa dia? Dihukumkan bagi yang pertama dengan banyak benar dan mendapat ia akan sifat dan pahala yang banyak benar. Jadi ditulis dihukumkan seseorang itu ya dengan banyak benar dan mendapat ia akan sifat dan pahala yang banyak benar. Dan dihukumkan bagi yang kedua dengan banyak berdusta dan mendapat ia akan sifat dan dosa yang banyak berdusta. Nah. Jadi kata di sini, dan sentiasa hamba itu bersungguh-sungguh pada berdusta hingga dituliskan dia pada sisi Allah yang banyak dusta. Kata hak atas sekali lagi, hak berangkap di atas, bersungguh-sungguh ia akan benar. Ini hadis Nabi lah. Nabi sebut bersungguh-sungguh ia akan benar hingga dituliskan dia pada sisi Allah Ta'ala yang banyak benar. Dan jauh oleh kamu akan diri kamu dan akan berdusta. Nanti kata main. Mama tak ada sapu. Okey. Abang marah. Tak ada sapu. Mama tak ada sapu. Tapi abang marah. Mama tak ada sapu. Jadi Nabi pesan kepada kita bersungguh-sungguh ia akan benar hingga dituliskan dia pada sisi Allah Ta'ala banyak benar. Dan jauh oleh kamu, Nabi kata, akan diri kamu dan akan berdusta. Kerana berdusta itu menyampaikan ia seorang kepada jahat. Mana? Misal Nabi kata seperti keluar daripada taat. Dan jahat itu menyampaikan ia jahat kepada api neraka. Bila kita jadi jahat, kita akan dibawa, kita akan terhala kepada neraka. Dan Nabi kata lagi, dan sentiasa hamba itu bersungguh-sungguh pada berdusta. Bila mana seseorang tu melazimkan dia, bersungguh-sungguh dia pada berdusta, tiap hari bohong. Kalau tak bohong tak boleh. Ada orang yang macam ni, dia tak ada duduk kalau dia tak bohong. Saya ingat kawan-kawan kita, kawan-kawan kami masa duduk dengan dia jenis sembang Allah Akbar, bohong belaka, wal'ayadubillah. Sampai ke hari ni dia jadi perangai sikap dia tu tak boleh nak cakap betul, nak syik nak bohong. Sebab tu kita melenturi buluh, biar daripada mudah-mudahan Allah berilah hidayah kepada dia untuk sentiasa bercakap benar. Walaupun dah semakin dewasa, kadang-kadang tu lah anak-anak kita tu kita ajak pergi elok-elok daripada sekarang Tapi kalau tersedar saat tua pun, ni semua kerja Allah Subhanahu Wa Taala, takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ikhtiar bagi usaha sampaikan cerita itu kerja kita. Kerana dia tak mau berubah macam mana, mudah-mudahan Allah bagi kepada dia Tuhan. Sikit lagi tamat lah kita nak berhenti, dia nak kena ada station sikit. Jadi dikehendaki dengan ditulis di sini, dihukumkan bagi yang pertama hak cerita tak sah ni dia sungguh-sungguh untuk tak mau bohong dengan banyak benar dan mendapat ia akan sifat dan pahala yang banyak benar. Dan dihukumkan bagi yang kedua hak banyak bohong tadi, banyak dusta tadi, dengan banyak berdusta dan mendapat ia akan sifat dan dosa yang banyak berdusta. Dan sabda Nabi SAW, Nabi sabda lagi, iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba mujanibun lil iman. Artinya jauhkan oleh kamu akan diri kamu dan takut oleh kamu akan berdusta. Takut oleh kamu akan berbohong. Takut oleh kamu akan bercakap tak betul. Kerana berdusta berbohong itu menjauhkan ia seorang yang berdusta berbohong itu akan iman. Bila duk rajin bohong, iman makin kurang. Iman duk makin kurang. Tingkah laku seorang jadi nampakkan dia sebagai seorang yang tak beriman. Dan sabda Nabi SAW, jadi kurang iman, takut kita mati tak ada iman sebab banyak cakap bohong. Tak risau.
Dan sabda Nabi SAW, "Idza kadhiba al-'abdu kidbatan Idza kadhiba al-'abdu kidbatan taba'ada anhu al-malaku milan min natni ma ja'a bihi." Kita boleh terangkan kalau kata tak faham. Saya baca sekali lagi. Idza kadzaba al-'abdu kidbatan taba'ada anhu al-malaku milan min natni ma ja'a bihi. Kita nak berhenti tampangan. Artinya apabila berdusta, berbohong seorang hamba Allah Ta'ala sekali, sekali berdusta, dia bohong sekali, nescaya jauh daripadanya oleh malaikat 1 mil 1 batu. Dengan satu jarak 1 batu, malaikat menjauhi dia. Kerana apa? Kerana busuk dusta yang mendatangkan ia seorang dengan dusta. Jadi seorang hamba Allah tu kalau duk bohong, malaikat duk jauh pada dia. Tak bawa rahmat lah kepada dia. Maksud bukan takat letak anjing dalam rumah saja malaikat tak menurunkan rahmat. Duk cakap bohong pun dia tak mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang dikirimkan melalui malaikat. Sebab itu kita janganlah duk berbohong. Elakkan daripada berbohong. Bohong yang mana dibenarkan oleh syarak nanti akan diceritakan di depan. Bohong, tipu, tak cakap yang betul, hak macam mana yang tidak dibenarkan oleh syarak akan kita tengok di hadapan. Setakat itu saja perenggan yang perlu kita baca, dan kita akan berhenti di sini. Dan kemudian ketahui olehmu bahwasanya berdusta, berbohong itu haram, melainkan kerana sangat berhajat kepadanya, sangat memerlukan kepadanya, kepada bohong. Maka pada jawapannya kita tengok pula pada hari Sabtu ini, insya-Allah. Setakat itu saja untuk kita pada malam ni. Ada soalan ke? Contoh perkara yang dusta yang boleh. Contoh perkara yang dusta yang boleh. Nanti dia cerita agak di sini. Bohong yang dibenarkan oleh syarak macam mana? Dusta yang dibenarkan oleh syarak yang macam mana? Ada seorang tu dia tak bersalah. Dia bila mana dia tak bersalah, syarak mengharamkan untuk dia ni dibunuh, syarak tak bagi. Dia mari cari perlindungan kepada kita. Aku nak tumpang duduk rumah hang, aku nak sembunyi di sini. Kalau ada orang mari tanya hang, mak kata tak ada. Baik-baik kita kata boleh. Duduk tak lama mari sungguh musuh hak cari dia tu. Ahlong ke apa tak tahu. Kami nak cari nama begian-begian. Ada tak sini? Kita pun bohong, tipu. Tak ada. Aku tak nampak lah. Maka ini yang kata dibenarkan syarak. Dan dihuraikan lagi di dalam, nanti kita hurailah malam ni. Setakat jawab soalan. Takut tak nampak macam mana bohong yang dibenarkan oleh syarak. Baik. Satu. Ada lagi? Apakah kalau kita berdusta yang dibenarkan syarak tapi berdosa? Berdusta yang dibenarkan syarak tak dosa. Berdusta, berbohong yang tidak dibenarkan oleh syarak itu berdosa. Sekali kita ulang. Berbohong yang syarak izin, yang syarak bagi, yang agama kita bagi, itu tak berdosa. Berbohong yang syarak tak bagi, itu berdosa. Apa yang kita baca tak sah kan? Dosa apa mana? Jadinya dosa besar. Sebab apa? Sebab dengan kita bohong tu menyakitkan hati orang. Dosa sabit dengan orang ni masalah kan? Mengumpat misalnya, berbohong orang. Weh, hang bohong aku memang tak percaya dah dengan hang. Jadi kita nak minta maaf dengan dia, silap-silap dia tak maafkan kita. Naya kita. Mengumpat macam tu.
Jadi semua ni nak kena minta maaf dengan tuan orang berempat, dengan tuan hak kita bohong. Scammer bohong sana bohong sini. Macam ni. Kan, bagi duit balik. Gagah lagi lah. Kadang-kadang ada hak jenis apa pun tak mau lah. Dia tak mau. Kalau hang ni aku tak mau percaya lah dengan hang. Aku sakit hati dengan hang. Okay. Ada lagi soalan? Bagaimana jika berdusta sikit-sikit kerana bergurau-gurau dengan teman-teman? Berdusta sikit-sikit, bergurau-gurau dengan teman-teman. Melawak sikit-sikit, bergurau sikit-sikit dengan teman-teman. Sekodar-sekodar, tak apa. Lawak kita tu, kita pun cakap juga lagi dia, saja lah, tak apa, lawak lah. Ni dah mohong kawan tu kering-kering. Kan? Dia nak melawak tapi melawak kering-kering ni. Weh, hantar tahun tu, adik accident, dia nak melawak lah. Betul ke? Betul ke? Hantar je tanya dia. Kawan pun kenyit mata sebelah. Kawan pergi tengok, tak ada pun. Dah. Tak ada. Yang melawak ni kira kena ada batas. Kena ada batas. Ini melawak yang haram macam kita abang dah saya. Lawak. Kan? Selak kering-kering orang, pegang kemaluan orang. Tak mahu lah macam-macam tu lah ni. Melawak yang haram. Loba terhadap berkata tentang kelakuan makan macam mana makan secara live di media sosial yang makin ramai orang buat. Baik, soalan juga. Makan di media sosial, kan? Okey. Dan saat ni kita baca. Yang dimaksudkan di sini Tuan Musannaf sebut perkara yang tak masuk dalam yang disebutkan sebagai tak manfaat ni, sembang bab makan, bersembang bab kerja, sembang bab adat negeri ni, sembang bab berjalan sana berjalan sini. Kan semua tu banyak dalam media sosial lah ni. Tapi kalau dia bermanfaat, sebab tu dia bergantung kepada niat kita tu macam mana. Dia ni buat live makan di kedai ni untuk tolong orang, supaya orang main makan di kedai ni. Tolong siapa? Orang Islam. Tak apa, tak ada masalah. Ni abang live ni sedap ni tengok ni. Jadi kita duk layuk ke orang, kesian pula ke orang tu. Tu tak boleh manfaat apa. Macam tu. Tu yang tak dibenarkan tu, syarak tak bagi. Habis. Kira gurauan April Fool. Gurauan April Fool. Banyak bermain dalam soal innamal a'malu binniyat. Kadang-kadang melawak yang melampau. Kan? Tu kata melawak tu kadang sampai terbunuh. Buat prank. Kan? Setengah ulama kata haram prank. Lawak tu. Kan? Jadi haram. Sampai mati. Dia buat melawak apa ni, rumah terbakar ke apa. Kawan tu masuk-masuk. Tengok berasak penuh. Lari pergi cari apa kelang kelebut. Bam, kena belah dengan kereta, mati. Tu bawa kepada mati tu. Haram hukumnya. Melawak yang sampai melampau tak boleh, diharamkan. Sebab tu tak boleh. Kadang-kadang kita dah tengok ada pelawak-pelawak kita pergi bubuh pakaian perempuan pula. Sedangkan dia lelaki, haram juga tu. Dulu tutup guru dulu duk marah dah pasal ni. Okey, itu saja. Habis soalan lah. Dia habis. Facebook pun habis. Itu saja untuk malam ni. InsyaAllah kita jumpa untuk daurah online bersiri kita. Yang Ustaz Azhar pun kita tak nak upload lagi di YouTube. InsyaAllah malam ni lah belakang kalau sempat. Doa-doa lah bagi Allah mudah sikit. Untuk pengajian kita. Kami ni pun bukanlah kerja kami semua ni. Ngajak je. Online pun sebenarnya tak apa nak reti. Tapi kita mencuba juga. Kita cuba. Kalau lah di medan ini kita membiarkan berlaku kelompongan, kekosongan. Itu boleh ke depa-depa wal'iyadzubillah menyesatkan. Maka guru-guru kami berpesan kepada kami untuk kami sama-sama juga membawa diri ke dalam arena ini, dalam saluran ini. Mudah-mudahan ada tempat yang masyarakat
nak ikut supaya terselamat daripada fahaman-fahaman pelik-pelik di akhir zaman, insya-Allah. Itu saja, mudah-mudahan kita tutup dengan doa. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabalullah. Kita jumpa pula hari Jumaat ni jam 10 pagi insya-Allah dalam daurah online bersiri kitab Ilmu Asas Tauhid, iaitu kitab cahaya pengenalan yang telah pun memasuki siri yang ke-7 pada hari ini. Tinggal lagi 7, 8, 9, 4 siri. Minggu baru ni siri yang ke-6. Tinggal lagi 4 siri. Kemungkinan Jumaat dengan Sabtu je kot kita buat minggu ni. Minggu depan Jumaat Sabtu. Macam tu kita buat. Mudah-mudahan Allah mudahkan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.